Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada semua anda yang bersama saya di sesi pada pagi ini. Dua kepada tajuk Bitcoin, kriptografi dan juga blockchain. Tajuk yang saya rasakan terdapat sebahagian daripada kita yang berminat dan sudah pun mungkin melakukan pelaburan-pelaburan yang tertentu dalam bidang mata wang digital ini. Pada hari semalam kita telah membincangkan tentang kepentingan blockchain dari segi teknologi untuk menjadikan mata wang digital mata wang yang selamat dari segi teknologi. Kemampanannya tidak boleh dicerobohi dan dibolosi, iaitu tidak boleh unhackable disebut dalam bahasa teknologi. Jadi hari ini kita nak sambung kepada asas kepada mata wang digital, yang namanya kripto. Perkataan kripto itu diambil dari perkataan kriptografi. Jadi yang mendasari mata wang digital bukannya blockchain itu. Blockchain hanyalah sebagai teknologi ataupun cara untuk pengukuhan, untuk reinforcement, refinement, security control kepada mata wang digital. Tetapi rohnya, nyawanya kepada mata wang digital adalah kriptografi, iaitu satu ilmu tentang bagaimana kita menginskripkan, ada inscription kepada setiap perkataan, setiap definisi, setiap perkara yang terlibat dalam sistem tersebut. Jadi mata wang itu adalah mata wang yang terbina di atas berapa huruf yang telah dijadikan sebagai formula kepada mana-mana mata wang yang dikeluarkan. Jadi setiap mata wang itu dia mempunyai nombor kodnya yang tertentu. Nombor kod itulah yang telah disusun cara mempunyai pelbagai nombor kod yang berbagai-bagai gabungan antara huruf, antara number dan juga antara simbol. Jadi kesemua digabungkan untuk menunjukkan satu definisi kepada sesuatu mata wang yang dikeluarkan, dan juga itulah yang akan digunakan sebagai satu simbol yang akan digunakan untuk tujuan-tujuan transaksi dalam pasaran tersebut. Jadi kalau mata wang, katakan mata wang Bitcoin yang siri 1, maka siri 1 itu akan mengandungi kod-kod yang seperti contohnya, sebagai contoh ya, A, B, C, 2, 3, 4, XX, dash, 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 koma, JKL, 567, dan sepanjang-panjangnya menunjukkan bahawa itulah ada address, itulah identiti, dan itulah roh dan nyawa kepada mata wang Bitcoin siri pertama. Jadi begitulah seterusnya, yang kedua, yang ketiga, keempat. Jadi setiap serial number ataupun setiap siri kepada mata wang digital akan dijadikan dalam bentuk kriptografi, iaitu satu himpunan simbol, number dan juga huruf yang tidak boleh dipecah ataupun dihack oleh mana-mana orang. Apatah lagi berlakunya blockchain, nombor ini atau siri ini akan dikongsi dengan pelbagai node system dalam miners, yang mana nombor ini tidak hanya disimpan oleh seorang atau dua orang, tetapi oleh sekumpulan mereka yang berada dalam kumpulan blockchain untuk mengawal sedia tidak ada berlaku perubahan kepada kod yang telah diciptakan untuk satu mata wang, dan juga untuk mana-mana transaksi pindah milik daripada A kepada B, B kepada C, C kepada D, kesemuanya akan dijadikan dalam bentuk blockchain pemindahannya. Tapi asal pembentukan dan penciptaan mata wang ini adalah berasaskan kepada ilmu kriptografi. Ini adalah satu ilmu yang cukup hebat yang telah dikaji selidik oleh seorang ulama besar Islam di kurun ke-9 Hijriah, kurang lebih dalam kurun ke-15 Masihi. Pada masa tersebut di Baghdad, Islam masih lagi hebat di kawasan Tanah Arab, walaupun sudah lemah di kawasan Eropah, di Spanyol, Andalusia dan sebagainya. Tapi di
Tanah Arab di Baghdad masih lagi simbol research and development, science dan teknologi. Jadi Al-Kindi telah membuat satu kajian dari segi frequency of words dan digunakan untuk mengkaji surat-surat rahsia antara negara dengan negara, tentera dengan general yang dalam isu peperangan, dan itu ilmu yang dikaji oleh saintis Eropah selepas itu dan digunakan oleh tentera-tentera Roman, tentera-tentera minta maaf Jerman dalam peperangan dunia kedua, yang mana mereka telah berjaya melakukan serangan-serangan mengejut disebabkan tidak dapat dibolosi dan dibaca dan dipahami oleh tentera-tentera bersekutu. Tentera British pun gagal sehinggalah di akhir peperangan kedua tersebut, peperangan dunia kedua tersebut, di mana mereka mendapati orang yang pandai untuk membaca dan juga mentafsirkan, memberikan makna kepada huruf-huruf pelbagai itu berdasarkan ilmu yang dibuat oleh Al-Kindi, iaitu frequency of words. Kecenderungan manusia menggunakan perkataan tertentu untuk makna tertentu telah dianalisakan oleh Al-Kindi, jadi digunakan sebagai asas untuk mengkaji perkataan yang digunakan berulang kali, yang jarang digunakan berulang kali. Ada teorinya, saya bukanlah pakar dalam bidang tersebut. Maka Poland, satu negara yang ditakluk oleh Jerman, menjadi digunakan oleh tentera bersekutu sebagai saintis-saintis untuk mentafsirkan apakah makna surat-surat kod rahsia yang dihantar oleh tentera Jerman yang ditangkap, yang dikenal pasti tapi tak faham apakah makna mesej tersebut, sehinggalah saintis daripada Poland berjaya memecahkan kod tersebut. Jadi kriptografi ini boleh juga dipecahkan kodnya. Jadi bukan semua makna kod itu tidak boleh dipecah, tidak boleh dileraikan, tetapi kita ingat, sebab itu kriptografi sahaja tidak mencukupi. Ada blockchain system di mana pengawalan sistem itu berdasarkan satu community, satu fraternity yang mesti lepas ke semuanya, barulah sesuatu maklumat itu dapat ditukarkan dari segi jumlah mata wang tersebut, dari segi identiti mata wang tersebut, siapa yang memilikinya dan siapa yang menjadi pemilik yang kedua, semuanya mesti melalui sistem blockchain yang kita bincang semalam. Jadi kesimpulannya secara ringkas, gabungan antara kriptografi dengan blockchain menjadikan mata wang baru ini mata wang yang cukup anggun dan cukup hebat dari segi teknologi. Bermula dengan kriptografi, dikemaskan dan dikuatkan dengan teknologi blockchain, teknologi pengesahan, validation, verification melalui satu komuniti yang ramai yang tidak boleh mana-mana pihak menguasai sebarang campur tangan perubahan data yang relevan kepada sesuatu mata wang tersebut. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dapat faham secara umumnya apakah itu kriptografi dan apakah itu blockchain. Dapat banyak buku kriptografi telah digunakan secara meluas dalam bidang ketenteraan. Kriptografi adalah ilmu yang digunakan juga dalam perbankan sebelum ini tapi tidak terkenal sangat. Encryption namanya. Setiap email yang kita dapat, kalau tuan-tuan bekerja di perbankan atau keuangan atau bidang-bidang yang sensitif, saya juga mendapat file, bila sampai kepada saya tak boleh baca, dia keluar huruf yang berbagai-bagai, yang berbelit-belit, encrypted version. So kena ada password, masukkan password, tekan password, barulah huruf itu bertukar kepada huruf yang kita boleh faham, yang kita baca. Itu ialah the most simple version of encryption, iaitu ilmu kriptografi. Tapi dalam bidang mata wang digital, ilmunya sudah dikembangkan dan sudah dijadikan ilmu-ilmu yang lebih canggih kerana ia melibatkan mata wang, dia melibatkan satu perkara yang besar dan disokong dan diperkemaskan lagi oleh teknologi blockchain. Itulah dua sayap atau dua tunggak teknologi yang utama kepada mata wang digital, iaitu ilmu kriptografi dan juga sistem dan juga teknologi blockchain. Terima kasih kepada semua yang bersama saya pagi ini. Minta like, follow dan juga share post ini kepada seramai mungkin rakan-rakan anda di luar sana. Terima kasih kepada Syakirin Asy'ari, kepada Nurzita, Nur Faiza, Mas Syahril, soalan daripada
Nurzita, bagaimana untuk membezakan antara Bitcoin palsu dan benar? Ini soalan yang cukup biasalah masyarakat. Selalunya Bitcoin ini akan ditapis oleh beberapa exchange, beberapa pusat perdagangan antarabangsa. Jadi kalau Bitcoin ini disenaraikan di sebahagian daripada exchange yang dianggap sah dan juga dianggap telah membuat saringan kepada Bitcoin yang betul-betul, maka dianggap sebagai Bitcoin yang betul dan yang diterima oleh masyarakat pedagang-pedagang Bitcoin. Dan khususnya kalau kita terus melabur dalam platform Bitcoin sendiri, maka itu lebih jelas bahawa Bitcoin itu memang ada siri numbernya dan juga ada sijil lahirnya. Dalam bahasa lain, ada sijil lahir dalam sistem Bitcoin, tetapi kalau kita melakukan exchange coin to coin, kita kena masuk exchange yang lain. Di situ tuan-tuan dan puan-puan kena buat kajian tentang laporan-laporan yang tertentu kepada exchanges yang melakukan pertukaran tersebut. Di Malaysia juga ada beberapa exchanges yang telah diberikan lesen oleh Bank Negara Malaysia. Jadi perhatikan kepada undang-undang negara masing-masing, sebab setiap operator itu mesti melakukan due diligence, mesti melakukan kajian teliti kepada kesahihan dan keabsahan sesuatu koin yang didagangkan, kerana mereka ada tanggungjawab undang-undang, tanggungjawab fiduciary untuk melakukan yang terbaik untuk pelanggan mereka. Terima kasih kepada rakan-rakan semua, dan kita terus saja kepada isu yang lebih menarik, iaitu apa sebenarnya hukum ataupun pandangan syariah kepada mata wang digital. Saya akan mulakan dengan isu-isu ulama dan juga banyak agensi agama di seluruh dunia yang telah memberikan pandangan yang negatif dan yang haram kepada Bitcoin utamanya waktu permulaan dan juga mata wang digital yang lain. Saya punya pandangan yang berbeza, malah dari segi rekodnya di atas muka bumi ini, saya merupakan sarjana Islam yang pertama yang mengatakan bahawa mata wang digital, mata wang yang tidak bercanggah dengan kehendak syariah, dan juga saya masih konsisten dengan pandangan tersebut, walaupun ada juga mereka yang mengatakan haram pada awalnya, kemudian telah menukar pandangan kepada harus, dan juga menukar pandangan kepada tidak haram, tidak harus, tapi melihat kepada pendetailannya. Jadi banyak berlaku evolusi selama 2 tahun, 3 tahun ini, tetapi saya daripada hari pertama lagi, saya telah membuat kajian dan saya telah membuat internship. Saya bukan setakat membaca, tuan-tuan dan puan-puan, saya masuk dalam dalam kelab, dalam dunia blockchain, dunia kriptografi, dunia cryptocurrency di Eropah, di Dubai, di Singapura, di Korea. Jadi saya banyak bergaul dan berinteraksi dengan ramai orang. Saya mendengar, saya memerhati, saya menanya soalan-soalan yang payah, yang sukar supaya saya dapat madu daripada sarang lebahnya. Jadi saya membawa madu yang keluar, walaupun agak pahit pada awalnya, tapi kita jadikan manis kerana kita memahami ilmu, ada yang betul, ada yang tidak betul. Jadi saya membuat pandangan secara awalan, walaupun itu bukan fatwa. Dari segi fatwa, kita kena merujuk kepada pihak autoriti di setiap negara di mana kita bertransaksi. Jadi saya juga masih menunggu fatwa rasmi daripada pihak kerajaan Malaysia dan juga Majlis Fatwa Kebangsaan dan juga negeri-negeri yang akan membuatkan fatwa. Tapi sebagai ahli akademik dan juga seorang yang terlibat dengan usahawan syariah di luar negara, saya di Dubai dan rakan-rakan penasihat syariah Amani Advisors yang beribu pejabat dari segi syariahnya di Dubai telah mengeluarkan fatwa yang mengatakan paling kurang Ethereum itu, mata wang Ether itu yang beribu pejabat di Singapura dengan sistem Ethereum yang telah dibangunkan mereka adalah patuh syariah, dan kita punya white paper sudah ada dalam pasaran internet, boleh di-downloadkan dan tuan-tuan boleh baca dengan panjang lebar latar belakang syariah, isu syariah dan juga hujah syariah. Kenapa mata wang digital, mata wang yang boleh dianggap sah dari segi syariah, dari segi kedudukannya sebagai komoditi. Yang menarik pandangan saya dan juga rakan-rakan saya ialah kami tidak melihat
mata wang digital sebagai mata wang yang sama kedudukan dengan mata wang negara. Ia lebih bawah sedikit, tidak sampai kadar dan kehendak yang diperlukan untuk menjadi mata wang negara. Dia merupakan satu token untuk digunakan untuk membeli barang, untuk membuat sebarang transaksi, juga pelaburan, tapi dia bukannya peringkat yang dinamakan sebagai mata wang, ataupun dalam bahasa lain medium of exchange, satu alat pertukaran, not amounting to currency, tidak membawa kepada satu tahap menjadi mata wang sesebuah negara pada masa sekarang. Jadi saya teruskan kepada apakah isu-isu yang ditimbulkan oleh ramai rakan-rakan saya di Timur Tengah, di antarabangsa, di Afrika, di Asia Tenggara, di Asia sendiri yang mengatakan Bitcoin khususnya tidak patuh syariah. Jadi saya akan keluarkan hujah-hujah mereka dengan penuh amanah dan penuh objektiviti supaya kita dapat memahami ilmu secara objektiviti. Saya mungkin salah, saya mungkin tersalah pandang, jadi saya keluarkan pandangan mereka secara umum dan saya akan cuba menjawab satu demi satu untuk perbincangan, untuk diskusi, dan bukan untuk mengambil pendirian mana-mana pihak, mana yang betul ataupun tidak betul. Itulah agama kita. Ijtihad adalah memberikan pandangan yang terbaik dalam satu perkara. Kalau betul dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Itu hadis Nabi Muhammad SAW yang terkenal tentang hadis ijtihad. Apakah keperluan white paper di dalam cryptocurrency? White paper ini adalah satu bagi saya, bila saya melakukan white paper untuk memberikan penjelasan awal kepada, dia bukannya fatwa, dia bukan resolusi yang konkret, satu pandangan awal tentang pandangan syariah berkaitan dengan sistem Ethereum yang menjadikan Ether sebagai mata wang dalam transaksi komuniti mereka. Mereka yang percaya kepada Ethereum juga Ether, mereka boleh menggunakan wang tersebut untuk bertransaksi dalam perniagaan Ethereum atau dalam perniagaan yang lain. Banyak syarikat yang melakukan mata wang digital, mereka telah menumpang pakai leverage on the technology Ethereum untuk mengeluarkan mata wang mereka sendiri. Jadi kita membuat white paper kepada teknologi tersebut, membuat audit sama ada betul tak sistem yang kita bincang tadi, kriptografi dan juga blockchain itu benar-benar ada dan benar-benar dapat diaplikasikan pada setiap unit mata wang yang dikeluarkan sama ada Ether ataupun mata wang lain yang menggunakan platform Ethereum. Jadi ada paling kurang 5 atau 6 isu yang ditimbulkan oleh rakan-rakan saya, para ulama, sama ada agensi fatwa di Mesir, kemudian agensi agama di Turki, dan juga Syekh Ali Mahyuddin Al-Faddari di Qatar, dan juga Syekh Abdul Sattar Al-Buhudah, dan ramai lagi ulama-ulama lain di Saudi yang kebanyakannya mengatakan Bitcoin ini khususnya tidak patuh syariah kerana berbagai-bagai alasan. Saya kumpulkan ada 6 alasan. Yang pertamanya, dah ready tuan-tuan dan puan-puan? Jadi kita sembang santai saja. Kalau ada pen dengan kertas tu boleh tulis untuk catat nota. Kalau tidak pun boleh record video ini untuk para pelajar, pengkaji perlu membuat kajian lebih sikit. Mungkin tuan-tuan ada banyak masa buat kajian tentang isu ini. Yang pertamanya, mereka mengatakan mata wang digital khususnya Bitcoin waktu tengah heboh dulu, harganya meningkat pada 20,000 US dollar per Bitcoin, jadi timbul isu yang besar. Mereka mengatakan mata wang digital atau Bitcoin mata wang yang tidak sah dari segi syariah kerana tidak ada tender, tidak ada kuasa dijadikan sebagai mata wang oleh negara. Negara tidak pernah mengeluarkan mata wang tersebut dan ianya merupakan satu perkara yang tidak boleh disabitkan sebagai mata wang. Jadi saya mengatakan hujah tersebut betul dari segi undang-undang kerana untuk menjadi mata wang tersebut, apa bentuknya, mestilah dijadikan sebagai legal tender, sebagai satu kuasa perundangan di mana kita bawa perkara tersebut, kita pergi pada bank negara, kita pergi pada bank-bank, tidak ada manusia yang boleh kata tidak ada harga barang tersebut sebab ada kuasa perundangan, ada kuasa memberikan
kewajipan kepada mana-mana pihak untuk menerima wang kita. Wang kita sudah ada kekuatan perundangan yang disabitkan oleh pihak-pihap berkuasa. Jadi itu penting. Pada hari ini kita bawa Bitcoin, kita bawa Ether, kita pergi minum teh tarik, kita pergi minum mana-mana tempat. Mereka kata kami tak terima. Itu tidak punya kesalahan sebab ini bukan lagi legal tender. Ini merupakan wang dalam komuniti tertentu. Ada juga syarikat yang menerima Bitcoin, contohnya Starbucks dan juga kedai-kedai buku, syarikat-syarikat penerbangan, bukan di Malaysia lah, tempat-tempat lain. Jadi menunjukkan sistem itu belum lagi berkembang sebagai mata wang. Tapi hujah ini betul dari segi perundangannya, dan saya mengatakan saya tidak ada halangan kepada bantahan kepada isu ini kerana walaupun dia bukan lagi menjadi mata wang, tetapi dari segi syariahnya dia boleh dianggap sebagai alat pertukaran yang sah dari segi syariah walaupun tidak melibatkan legal tender. Contohnya begini tuan-tuan dan perempuan, kalau tuan-tuan dan perempuan banyak travel lah seluar negara, saya banyak travel dululah, setiap minggu travel, sekarang dah rindu kepada bunyi kapal terbang, bunyi announcement dekat airport, bunyi announcement dekat tunggu barang, dah rasa dah lama dah tak pergi ke lambangan terbang. Jadi bila terbang banyak, kita ada mileage, kita ada point yang kita dapat. Betul tak? Jadi point itu dapat direkodkan dan kita ada sistem kita dalam email kita, dia akan update kita setiap bulan dapat berapa point. Dan ada tawarannya, kita akan dapat tawaran, tuan boleh menukar point ini kepada tiket, kita beli tiket percuma ataupun kita tambah sikit duit atau tukar pada barang-barang lain yang ditawarkan dalam katalog. Jadi point itu ataupun mileage yang kita dapat itu, adakah ia mata wang? Dia bukan mata wang yang dianggap sah dari segi negara, tetapi boleh digunakan untuk membeli barang, boleh digunakan untuk menukar barang-barang tertentu dan even membeli tiket. Dan saya banyak kali bila ada banyak point, saya tukar tiket percuma. Adakah itu mata wang? Itu bukan mata wang, tetapi dia boleh berfungsi sebagai mata wang untuk menjadi alat pembelian barang atau perkhidmatan tertentu. Jadi kita bezakan, memang dia bukan mata wang, dia bukan ada legal tender, tetapi dia boleh digunakan sebagai untuk membeli barang-barang yang atau perkhidmatan tertentu. Kita beli tiket kapal terbang, kita beli perkhidmatan. Kita nak terbang, kita bukan beli barang, kita beli perkhidmatan. Kita gunakan point untuk redeem. Kita punya pembelian-pembelian yang hadiah di atas kapal terbang boleh digunakan point tersebut. Jadi point itu, dan banyak lagi lah bila cakap point ini, macam-macam atau dunia hari ini, macam kita ada point credit card, ada point membership. Itulah bentuk-bentuk alat pertukaran yang baru yang pada satu hari nanti mungkin akan menjadi lebih dominan dalam ekonomi ini. Mata wang yang sebenarnya mungkin kurang dominan, itu ada perubahan yang kita kena perhatikan, apakah perubahan-perubahan masa hadapan, kerana masyarakat mungkin masa depan punya selera yang berbeza dari segi bagaimana mereka menganggap mata wang tersebut. Mungkin gaji kita bukan dibayar dengan mata wang tertentu, dibayar dengan poin yang tertentu. Poin itu tidak ada kaitan dengan ringgit Malaysia, ialah poin. Contohnya, boleh berlaku tuan-tuan dan puan-puan, saya cakapkan perkara ini boleh berlaku di masa hadapan. Apa sahaja yang dianggap diterima oleh masyarakat, saya sebut dalam kuliah pertama semalam, asas mata wang adalah penerimaan, the trust of the people. Imam Malik mengatakan kalau manusia bersetuju dengan konsep kulit binatang sebagai mata wang, jadilah dia sebagai mata wang. Dan berlakulah dalamnya hukum riba dalam kitab Al-Muwatta. Jadi itu hujah yang pertama. Betul, tapi tidak makna mengatakan mata wang digital tidak boleh dianggap sebagai mata wang yang digunakan untuk certain transaction, untuk pertukaran yang tertentu. Yang keduanya, mereka mengatakan ini hujah syarah yang cukup besar. Banyak ulama-ulama, malah kesemuanya telah mengambil contoh ini ataupun hujah ini, mengatakan Bitcoin tidak ada aset pendasar, tidak ada nilai pendasar, tidak ada underlying value, underlying asset kepada aset tersebut ataupun mata wang tersebut. Jadi dengan minda syariah yang ada di kalangan mungkin sebahagian pada ulama syariah mengatakan itu betul, sebab dalam Islam setiap perkara itu mesti ada aset pendasar, mesti ada underlying value. Jadi kita tanya baliklah,
mata wang digital kita hari ini, mata wang fiat kita hari ini bukan lagi berdasarkan emas dengan perak. Dekat mana value-nya? Mata wang yang kita ada pada hari ini dalam poket tuan-tuan dan saku tuan-tuan dan wallet tuan-tuan tu, ada tak sandaran kepada mana-mana value? Tidak ada sama sekali. Zaman dulu sebelum dihapuskan sistem mata wang berdasarkan emas tahun 60-an zaman Nixon, memanglah mata wang itu mesti berasaskan emas dalam rizab negara tertentu. Tetapi setelah dihapuskan sistem tersebut, mata wang hari ini mata wang yang berdasarkan kepercayaan masyarakat. It's a trust of the people, of the government. Malah pernah berlaku satu ketika mata wang US dollar tidak ada kepercayaan selama 2 tahun. Kalau tak salah saya, pembacaan saya menunjukkan bahawa dalam masa 2 tahun transaksi dunia agak kelam kabut kerana mata wang Amerika Syarikat tidak menjadi kepercayaan. Jadi mereka tidak mahu berniaga dengan mata wang Amerika Syarikat. Maka World Bank terpaksa mengeluarkan mata wang mereka sementara 2 tahun untuk mengambil tempat mata wang Amerika Syarikat dalam tempoh krisis. Menunjukkan bahawa mata wang itu adalah penerimaan masyarakat. Dan dalam agama kita pun tidak ada syarat, tidak ada fatwa, tidak ada hukum, tidak ada nas, tidak ada teks mengatakan mata wang mestilah berdasarkan kepada emas dan perak. Mata wang mesti berdasarkan kepada aset pendasar yang tertentu. Mata wang mestilah mempunyai sandaran dekat belakang. Mata wang mestilah bagi dan bagi tidak. Mata wang dalam konteks fiqh Islam daripada buku yang pertama kita baca sampai sekarang, tidak ada mensyaratkan mata wang mestilah bersandarkan aset tertentu. Mata wang itu adalah as-samaniyah, iaitu alat pertukaran. Alat pertukaran tak mesti menilai. Kalau berdasarkan emas dan perak, walaupun nilainya jatuh di mata wang, tetapi dia punya nilai fizikal yang sebenar. Itu agak luar biasa sebab emas itu ada nilai pada pandangan manusia. Tetapi dari segi mata wang, dia akan agak turun dan naik berdasarkan permintaan dan tawaran. Tetapi emas, walaupun macam mana sekalipun, tetap ada nilai sebab fizikalnya bernilai. Itu beza mata wang emas dengan mata wang yang bukan bersandarkan emas ataupun perak. Tuan-tuan dan puan-puan, kita mengatakan mata wang kena menjadi dasar ataupun aset pendasar adalah hujah syariah yang terlalu lemah, yang tidak ada asas dari segi, bukan sekadar dari segi teks perundangan Quran dengan Sunnah, tapi sejarah Islam sendiri sepanjang zaman dan sepanjang apa yang kita mengetahui secara sejarah perundangan Islam selama ini. Itu hujah yang kedua. Yang ketiga, dan kita berhenti setakat itu, kita tengok soalan-soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Yang ketiga, disebutkan bahawa risikonya terlalu besar. Waktu itu Bitcoin tengah melambung, bila turun memang betul lah hujah-hujah mengatakan risiko terlalu besar, maka ia akan menyebabkan manusia akan berada dalam kesulitan, kesukaran. Disebabkan risiko yang besar, maka Bitcoin adalah tidak patut syariah. Jadi malah setengah-setengah fatwa disebutkan dengan bahasa yang salah, disebutkan bahawa ini berlaku gharar, berlaku uncertainty, berlaku ketidakpastian yang besar. Jadi dalam saya punya tulisan dan juga ceramah, dan buku saya akan keluar nanti dalam selepas PKP ini, satu buku tentang Bitcoin, kriptografi dan blockchain. Dah siap pembuku, tunggu kelang buka untuk hantar, untuk dicetakkan. Dan ada e-booknya juga nanti untuk tuan-tuan yang suka baca e-book. Saya ada ini buku gabungan penulis saya bahagian syariah, ada yang pakar bidang blockchain, ada juga bidang kriptografi dan juga Bitcoin. Jadi kita gabungkan 4 penulis untuk menjadikan satu penulisan yang mantap dari segi teori dan juga segi amalan, dan juga memberikan satu bahan bacaan untuk beginners, untuk kita memahami ABC syariah, ABC Bitcoin dalam konteks amalan semasa pada hari ini. Jadi isu hujah yang ketiga ada hujah berkaitan dengan dia ada risiko yang tinggi dan juga sebab gharar. Itu tak betul. Gharar bukanlah risiko. Gharar risiko dalam bahasa Arab namanya khatar, al-makhatir. Risiko tidak ada isu jadikan halal dengan haram. Kalau kita melabur dalam saham sekalipun, ada risiko yang tinggi. Ada saham yang waktu dilancarkan berharga RM100 turun kepada RM5. Itu risiko tinggi. Ada juga saham, ada juga property kita beli dengan harga yang mahal, dengan harga 2 juta, kemudian lepas 2 tahun, bawah rumah tersebut adalah bekas bombong, retak sana sini, jatuh harga.
Itu risiko yang tidak ada isu halal dan haram membeli rumah tersebut dengan niat untuk melakukan perniagaan. Kita beli emas sekalipun, tiba-tiba berlaku peningkatan harga mata wang Amerika terlalu tinggi, sebab dalam dunia ini mata wang Amerika dengan emas adalah dua wajah yang berbeza. Bila emas naik, jatuhnya mata wang Amerika dan sebaliknya. Jadi itu adalah risiko yang perlu kita ambil dalam mana-mana instrumen pelaburan dan perniagaan, dan tidak boleh menjadikan risiko itu sebagai alasan syariah. Cuma dalam fatwa yang kita baca, mereka mengatakan risiko ini adalah gharar. Gharar itu memang ada hadis, Nabi telah mengharamkan gharar, nahan nabiyyu an bai'il gharar. Nabi telah mengharamkan setiap penjualan berdasarkan gharar. Dan seorang ulama Malaysia terkenal yang sudah meninggal dunia, Allahyarham, Dr. Abdul Alwi, pensyarah Universiti Melaya, bukunya itu tesis PhD-nya iaitu Early Sale in Islamic Commercial Law. Beliau telah membuat kajian tentang perniagaan-perniagaan awal di sebelum zaman Nabi, zaman Jahiliyah, dan juga selepas zaman Nabi, iaitu, dan beliau telah mengumpulkan sebanyak 100 jenis, lebih pada 100 type of gharar sale dalam masyarakat tersebut. Ini betul. Tetapi gharar itu adalah ketidakpastian. Kita beli barang tak jelas. Kuantiti apa yang kita beli, dekat mana kita beli, dapat ke tak dapat, kita panggil throwing the stone. Kita beli batu, tengok mana yang kena, itu barang kita. Bai'ul hasad dalam bahasa hadis. Jadi itu memang gharar. Tetapi dalam Bitcoin, isu gharar, isu yang tak timbul. Malah saya sebutkan dalam hujah yang keempat nanti, Bitcoin lebih jelas berbanding dengan mata wang yang lain. Disebab dia ada teknologi yang boleh mengenal pasti siapa yang beli, siapa yang menjual, berapa banyak, dekat mana, pukul berapa. Jadi itu sebab semuanya dilakukan secara internet, dilakukan secara real time. Malah saya sebut secara sampingan dalam nota saya, kalau kita nak sekat rasuah dan juga pengubahan wang haram, inilah masanya, kerana kalau kita duit cash, duit tunai, senang buat rasuah. Sebab tidak ada dapat kesan. Bawah meja dipanggil, wang bawah meja. Dia orang tak nampak. Tapi kalau pertukaran melakukan Bitcoin, sebarang pertukaran tidak boleh secara fizikal. Tak boleh jumpa dekat kedai kopi, tak boleh jumpa dekat tempat-tempat main golf, kita duk bagi duit, tak pakai begitu. Dia mesti dilakukan secara internet dan ada proses pemindahan yang nampak kepada semua pihak dan juga termasuk pihak regulator kalau mereka ingin menilai berdasarkan skrin siapakah yang melakukan transaksi berdasarkan sistem digital melibatkan mata wang digital. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya mengatakan tidak ada isu gharar, malah isu yang besar, isu risiko, dan risiko al-makhatir atau al-khatar itu bukan isu syariah yang menyebabkan halal atau haram satu perkara. Kita berhenti setakat 3 hujah. Yang pertama, ada 4 lagi yang kita akan bincang besok, dan kita cuba tengok soalan-soalan yang saya boleh menjawab apa yang mampu pada hari ini. Jadi treatment untuk cryptocurrency daripada Faiz sama macam komoditi dan terpakai secara pertukaran item riba. Ini ada dua pandangan. Pandangan mereka yang mengharuskan Bitcoin, mereka mengatakan sebagai currency, maka terpaksa mengikut hukum riba, iaitu kena sama nilainya. Bila mana kita jual Bitcoin dengan ringgit Malaysia, tak perlu sama tapi perlu cash. Bila kita tukar Bitcoin dengan Ether, tidak perlu sama kuantitinya berdasarkan harga pasaran, tetapi perlu penukaran secara tunai. Pandangan saya dan juga rakan-rakan yang bersama saya di Dubai, di beberapa ulama syariah, mengatakan ianya bukannya mata wang, ianya komoditi biasa, maka boleh dijual antara Bitcoin dengan Ether, Bitcoin dengan ringgit Malaysia secara bertangguh. Itu saja perbezaan dari segi hukum syariah. Kalau kita melihatnya sebagai mata wang, dia ada hukum mata wang. Kalau kita melihat sebagai komoditi, dia ada hukum yang biasa. Macam kita beli kereta, kita beli saham, kita beli rumah, boleh dilakukan harga pertangguhan. Kita beli hari ini, kita bayar besok, bayar lepas seminggu dan sebagainya. Itu perbezaan antara hukum mata wang dengan hukum komoditi yang bukan bentuk ribawi.
Ada yang sebut sini poin saya dekat Etihad Airways masih ada lagi. Yalah, semua orang ada lagi. Mudah-mudahan selepas ini kita dapat gunakan poin tersebut bila mana kapal terbang dapat terbang semula di seluruh dunia. Ada yang mengharamkan Bitcoin apabila ia hanya khusus bagi golongan tertentu, sedangkan masyarakat umum tidak mampu akses kepadanya. Ini juga satu hujah syarah yang lemah kerana melihat isu kebolehan kebolehan pembelian oleh masyarakat umum. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, setiap orang boleh membeli Bitcoin. Semua orang tak faham. Ramai ulama yang membuat hukum tentang Bitcoin tidak pernah masuk dalam sistem dan tidak pernah tahu apakah sistem yang ada di sebalik Bitcoin tersebut. Saya tidak mengatakan sistem itu baik, tetapi untuk kita mengeluarkan hukum dan fatwa, kita mesti mengetahui sistem yang ada dalam sesuatu produk tersebut. Al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi, memberi hukum satu perkara ada terbitan daripada tasawur yang jelas perkara tersebut. Kerana dalam sistem itu kita masuk, jika jadi membernya atau subscriber, kita boleh membeli dan menjual bukan satu Bitcoin yang besar, kita boleh jual dia punya sen dia. Sebab satu Bitcoin itu berharga terlalu mahal, dengan sen yang kita beli itu dengan harga RM500 dah boleh beli. Zaman dulu lah, zaman sekarang ni dah mungkin turun sikit pada RM100 untuk 1 sen, dipanggil Satoshi. Satoshi ada 1 sen. Bila jadi 1,000,000 sen, jadilah 1 Bitcoin. Kalau saya masih ingat teorinya, 1,000,000 sen adalah 1 Bitcoin. Tapi 1 sen Satoshi adalah boleh dimiliki oleh mana-mana orang yang ingin membeli sepaling kecil jumlah Bitcoin dalam pasaran. Bukan Bitcoin, sen kepada Bitcoin. Tetapi dari segi syariah, tidak boleh membeli bukan makna itu haram. Misalnya dalam sukuk, kita keluarkan sukuk patuh syariah, itu bond patuh syariah. Kita tidak boleh beli sebagai orang biasa. Kita bukan license dan juga approved investor. Kita tidak boleh beli, tuan tak boleh beli, saya juga tidak boleh beli sebab kita bukan pelabur yang berdaftar di bawah pasaran bond dan sukuk. Yang boleh beli bank, fund manager yang besar-besar. Jadi bukan makna sukuk itu tidak patuh syariah. Kita boleh beli dengan cara membeli unit amanah. Kita pakat-pakat ramai-ramai, kita melabur dalam unit amanah. Mereka yang beli untuk kita dan secara proportionate. Itu juga boleh. Dalam Bitcoin juga ada terdapat tabung-tabung dilancarkan untuk mengumpul wang ramai-ramai beli Bitcoin. Tapi setakat ini kebanyakan tabung ini adalah scam, penipuan. Jadi berhati-hati. Ramai orang ambil kesempatan, dia kata Dr. Daud kata Bitcoin ni patuh syariah, mereka pun lancarkan tabung unit amanah, tabung collective investment scheme. Dia kata tak gambar saya, tak saya punya kenyataan, ini lepas tu syariah. Ini yang cakap Dr. Daud, authority dalam bidang ni bla bla bla, yang ramai orang pergi. Sedangkan tabung itu hanyalah dia panggil silap mata sahaja. Mereka ambil wang, mereka tidak pernah menggunakan wang tersebut untuk membeli Bitcoin yang sebenar ataupun Satoshi kepada Bitcoin tersebut. Saya tak mengatakan semuanya, jadi perlukan kepada perhatian. Apa yang saya jumpa selama ni, semuanya adalah penipuan semata-mata. Ini untuk membutakan masyarakat sebab pertama tidak ada undang-undang di Malaysia, orang semua langgar aja. Yang keduanya, mereka langgar juga nama saya, guna nama saya untuk melariskan penjualan Bitcoin sistem tabung amanah yang dikatakan patuh syariah. Sebab memanglah Bitcoin itu patuh syariah, tapi sistem tabungan mereka tak patuh syariah kerana ada bentuk binary, bentuk keluarkan satu tabung, yang tabung itu tidak pernah membeli Bitcoin sebagai aset pendasar. Jadi keuntung mereka yang diberikan itu bukanlah untung yang dijana dengan perubahan harga jualan Bitcoin dalam pasaran, sekadar perubahan harga dalam secondary trading yang mereka gunakan wang tersebut untuk pusing, untuk bayar untung macam skim Pak Mantelo. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, skim Pak Mantelo tak mati-mati lagi, hidup sampai sekarang. Jadi berhati-hatilah kepada rakan-rakan semua. Cukup berhati-hati. Pertamanya, ini melanggar undang-undang. Yang keduanya, ini penipuan. Yang ketiga, yang paling berat, ia tidak patuh syariah. Ada yang berikan komen kepada saya, terima kasih. 100 juta Satoshi sama dengan BTC, bukan 1 juta. Terima kasih kepada Farabi yang memberikan komen dan betul lah pandangan tersebut. 100 million of Satoshi
equal to 1 BTC, satu Bitcoin. Terima kasih kepada rakan yang telah memberikan input yang berguna. Apalagi soalan yang boleh saya jawab, saya rasa cukup sekadar itu. Mereka ada soalan-soalan yang lebih direct. Besok kita sambung lagi dengan 4 hujah dan kalau boleh saya simpulkan kedudukan pandangan syariah kepada isu mata wang digital dan bukan untuk memberikan mana-mana fatwa, bukan bidang saya, tapi memberikan ilmu dan juga diskusi perbincangan syariah yang terbuka, yang berdasarkan pandangan yang realis, pandangan yang berlaku dalam dunia yang sebenarnya. Tidak ada kesempurnaan dalam apa sahaja, sama ada mata wang fiat, mata wang biasa, mata wang digital, semuanya ada kelemahan. Itu bukan soal kita. Soal kita, adakah ia patuh syariah ataupun tidak. Adapun tindak tanduk manusia macam mata wang fiat, kerana adanya rasuah yang berleluasa, bukan mata wang fiat itu haram, tidak. Itu macam senjata, macam pisau, boleh digunakan baik, boleh digunakan tidak baik. Tapi kita kata pisau itu haram. Begitu juga dengan mata wang fiat, bila berlaku rasuah yang berleluasa yang tak dapat ditrace, yang tidak dapat dikesan, tak dikata mata wang fiat itu haram. Begitu juga dengan mata wang digital, ada kelemahan-kelemahannya, tak boleh kata dia haram sebab kelemahan-kelemahannya ia bukan isu syariah yang fundamental. Cukup sekadar itu. Kita jumpa lagi pada besok hari. Teruskan berada di rumah masing-masing, stay at home, lakukan perkara yang paling tuan suka, lakukan aktiviti terbaru. Saya baru semalam mulakan aktiviti terbaru, membaca novel-novel bahasa Melayu pula. Nak kayakan pembendaraan bahasa Melayu, bahasa novel, bahasa sastra dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan saya banyak baca buku Inggeris sebelum ini, nak tukar sikit satu bidang penulisan dalam berbentuk novel, berbentuk fiksyen, berbentuk ala masyarakat Melayu yang moden hari ini. Jadi cuba cari aktiviti yang baru, hobi yang baru dalam sesi Perintah Kawalan ini, di samping bersama keluarga, di samping juga membantu pada masyarakat. Kalau ada wang lebih, bantulah pada masyarakat. Kalau makan tu kurangkan makan, kurangkan berat badan, berikan wang lebihan tersebut setiap hari secara konsisten kepada tabung-tabung yang banyak di luar sana untuk membantu mereka yang memerlukan pertolongan kita. Bantulah mereka sebanyak mungkin, kerana itu juga tanggungjawab kita, tanggungjawab sosial kita, berada dalam rumah dan menolong rakan-rakan frontliners dan juga mangsa-mangsa yang tidak ada peluang pekerjaan sepanjang musim ini. Kita berjumpa lagi pada besok hari sebelah pagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.